Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembincangan kali ini ialah analisis kes fasakh kerana doror oleh pasangan. Fasakh merupakan salah satu kaedah pembuaran perkahwinan atau pemisahan pasangan yang telah sah berkahwin yang diharuskan oleh syarak. Diharuskan apabila berlaku keadaan yang mana terdapat aib pada salah seorang pasangan suami isteri atau telah berlaku doror terhadap pasangan tersebut. Seksyen 2 Enaman Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 juga memberi erti kepada doror syar'i sebagai bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran atau harta benda mengikut kebiasaan yang diakui oleh hukum syarak. Kes pertama, Hairun binti Muhammad Sharif lawan Omar bin Muhammad Nur, dibentang oleh Muhammad Al-Amin bin Hamzah P107894. Fakta kes, plaintiff iaitu Hairun binti Muhammad Sharif manakala defendant Omar bin Muhammad Nur telah berkahwin pada 4 April 1976 dan didaftarkan di Pejabat Kadi Kelang. Mereka digunakan 3 orang cahaya mata sepanjang tempoh perkahwinan tersebut. Plaintiff Hairun binti Muhammad Sharif selepas ini disebut sebagai perayu, defendant Omar bin Muhammad Nur selepas ini disebut sebagai responden. Plaintiff memohon supaya perkahwinannya dengan defendant Omar bin Muhammad Nur dibubarkan melalui fasakh di bawah Seksyen 52/1 Enaman Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Nombor 4 Tahun 1984, diputuskan oleh Mahkamah Kadi Kelang di dalam mahkamah terbuka pada 2 November tahun 1990 di Negeri Selangor. Yang Arif Hakim Syar'i Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan fasakh tersebut. Alasan tuntutan yang pertama, responden telah tidak mengadakan peruntukan nafkah zahir selama tempoh 3 bulan di bawah Seksyen 52/1-B. Alasan kedua, responden telah bertindak dengan memukul perayu sebanyak 2 kali pada masa dan tempat yang berbeza di bawah Seksyen 52/1-H. Alasan yang ketiga, responden didapati berkehidupan dan berperangan keji mengikut pandangan hukum syarak iaitu beliau sering berfoya-foya dengan perempuan lain dan pulang lewat malam di bawah Seksyen yang sama. Peruntukan Undang-Undang Enamen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984. Isu terbagi kepada dua. Yang pertama, sama ada perkataan lazim menyakiti seperti yang diperuntukkan di dalam enamen adalah terpakai apabila suami memukul isteri sebanyak 2 kali. Yang kedua, sama ada perkataan anaya atau diror itu hanyalah disyaratkan kepada penganiayaan atau darah terhadap tubuh badan sahaja. Elemen yang pertama, perkataan lazim menyakiti atau habitual assault di dalam contoh 1 di bawah Seksyen 52/1-H tidak bermakna memukul dengan cara fizikal. Di dalam bahasa perundangan ada perbezaan makna di antara assault dan battery. Perkataan battery bermakna memukul dengan cara fizikal, tetapi perkataan assault tidak begitu. Oleh yang demikian, perkataan lazim menyakiti hanya relevan dalam kes penganiayaan berbentuk mental seperti menyakiti hati dan perasaan yang hanya timbul apabila berlaku acap kali di dalam satu jangka masa. Di dalam Mahkamah Tinggi tersebut, Yang Arif Hakim telah berpendapat bahawa responden telah memukul perayu dan pukulan ganas itu bukan atas dasar agama atau mengikut kehendak syarak. Walau bagaimanapun, beliau berpendapat tindakan memukul itu tidak boleh diertikan sebagai lazim menyakiti dan beliau telah menolak tuntutan perayu. Sungguh pun Yang Arif Hakim membuat keputusan yang tepat mengenai Omar melanggar hukum syarak dengan memukul isterinya, tetapi beliau telah terkhilaf dalam menafsirkan Seksyen 53/1. Elemen yang kedua, dari segi bahasa, darar bererti lawan kepada sebarang benda yang bermanfaat. Imam Al-Dadil memberikan pengertian darar iaitu suami melakukan sesuatu yang tidak diharuskan syarak seperti meninggalkan isteri tanpa sebab atau memukulnya tanpa sebab atau menghina isteri atau menghina keturunan isteri. Al-Syatibi pula, darar adalah apa sahaja pendaraan dan penganiayaan yang suami lakukan yang berkait rapat dengan pencabulan ke atas agama, nyawa, keturunan, akal dan juga harta isteri. Anaya atau darar itu tidaklah terlalu sempit sehingga akan menindakkan penganiayaan yang telah pun berlaku seperti memukul atau mencederakan isteri. Walaupun perkara itu tidak berlaku acap kali, namun apabila keselamatan isteri mula diperjudikan, maka konsep anaya itu sudah pun mencapai maksud bagi tujuan fasakh tersebut. Jika diteliti dengan lebih mendalam, prinsip pembuaran perkahwinan atau fasakh kerana anaya atau darar ini tidaklah disyaratkan penganiayaan atau darar terhadap tubuh badan sahaja. Malahan lebih malas dari itu, termasuk enggan bercakap dengan isteri, membelakangkan isteri atau memalingkan muka darinya semasa di katil, mengutamakan memberi layanan kepada perempuan lain dari isteri, memukul dengan pukulan yang menyakiti dan seterusnya dan tidaklah disyaratkan pukulan itu dilakukan berulang kali dan lazim. Elemen yang pertama iaitu bayinah membawa maksud apa yang menjadikan bukti suatu fakta dalam prosiding. Al-bayinah ala mudda'i wa al-yamin ala man ankara, iaitu tanggungjawab mengemukakan bukti dipikul oleh orang yang menuntut manakala sumpah penafian oleh pihak yang dituntut. Elemen yang kedua iaitu syahadah membawa maksud penerangan atau khabar yang diucapkan hasil dari maklumat yang diperoleh dari penyaksian. Ciri-ciri syahadah ialah pemberitahuan bersifat benar dan yakin
bukan sangkaan menggunakan lafaz kesaksian, lafaz di dalam mahkamah, dilafaz untuk kepentingan orang lain dan untuk sabitkan suatu hak atau kepentingan. Yang ketiga, ikrar dari segi bahasa membawa maksud pengakuan atau pengiktirafan. Dari segi istilah pula membawa maksud pengakuan atau pengiktirafan yang khusus sebagai salah satu cara pembuktian bagi mensabitkan hak atau kepentingan orang lain ke atas dirinya sendiri atau mensabitkan suatu kesalahan atau tanggungan ke atas dirinya. Ikrar terbagi pada tiga jenis iaitu ikrar lisan, ikrar bertulis dan ikrar bersyarat. Keputusan. Di dalam kes ini, setelah mahkamah melihat alasan-alasan yang telah dinyatakan dan dibincangkan, Mahkamah Rayuan telah meluluskan rayuan di dalam kes ini dengan kos dan membenarkan permohonan Hairun untuk fasakh di bawah Seksyen 52-1-H oleh kerana berjaya dibuktikan berlaku penganiayaan Omar terhadap Hairun. Kes yang kedua ialah kes Asnah binti Omar lawan Za'bah bin Muhammad Amin. Dibentang oleh saya sendiri, Muhammad Syafiq bin Zulkifli, nombor kad metrik P107899. Fakta kes. Kes yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu oleh Hakim Haji Ismail bin Yahya pada 25 Januari 1995. Asnah binti Umar sebagai pelintir manakala Za'bah bin Muhammad Amin sebagai defendant. Dalam kes ini, pelintir telah membuat tuntutan terhadap defendant bahawa defendant sering menyakiti dan menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya defendant. Pelintir ingin membubarkan perkahwinan melalui fasakh menurut Seksyen 49 Nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985. Antara penganiayaan yang dilakukan oleh defendant ialah tidak memberi nafkah secukupnya kepada plaintiff. Seterusnya, defendant lazim menyakiti plaintiff dengan melakukan kecederaan ke atas fizikal plaintiff dan menyakiti plaintiff melalui psikologi dengan kata-kata kesat, memaki hamun dan bertindak keras. Selain itu, defendant juga lazim mengkasari plaintiff ketika melakukan persetubuhan. Keadaan ini menyebabkan plaintiff menderita kerana kekasaran tersebut. Peruntukan undang-undang yang digunakan pakai ialah Nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985 Seksyen 49. Isu sama ada perbuatan menyakiti isteri melalui psikologi dengan kata-kata kesat dan memaki hamun termasuk dalam doror. Tafsiran Nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985 telah menafsirkan bahawa doror syar'i artinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan atau fikiran atau harta benda menurut kebiasaan yang diakui oleh hukum syarak. Menurut hukum syarak, Nabi SAW sentiasa mengajar umatnya supaya menjauhkan diri daripada mencaci maki sesama Muslim, menjauhkan daripada membuka aib seseorang dan mencari-cari kesalahan orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencerca, bukan yang suka menjeluk-jeluk, bukan yang suka berbuat keji, dan bukan juga orang yang suka bercakap keji. Berdasarkan hadis di atas, telah dibuktikan bahawa mengeluarkan kata-kata kesat dan memaki hamun adalah dilarang dalam Islam. Hal ini boleh dikaitkan menurut Seksyen 49-1-I, iaitu apa-apa alasan yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah hukum syarak. Elemen-elemen. Di dalam kes ini terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, bayanah, kedua syahadah dan ketiga ikrar. Ketiga-tiga elemen ini digunakan pakai di dalam kes ini dan bagi maksud elemen-elemen tersebut adalah sama seperti yang telah diterangkan di dalam kes pertama sebentar tadi. Keputusan kes. Oleh kerana kesemua keterangan, kesaksian dan ikrar yang dilakukan oleh pihak-pihak, maka mahkamah telah berpuas hati memfasahkan pasangan ini. Mahkamah membenarkan permohonan plaintiff untuk fasakh nikahnya dengan defendant di bawah Seksyen 49 Nama Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985. Kes ketiga. Kes Kaltom lawan Ismail. Dibentang oleh Khairul Azmani bin Jamsarin, nombor metrik P107895. Fakta kes. Dalam kes ini, plaintiff menuntut fasakh dari suaminya yang telah tidak bersamanya dan tidak menunaikan nafkah zahir dan batin kepadanya melebihi 1 tahun. Plaintiff telah bertengkar dengan suaminya di rumah sewa pasangan ini di Kampung Kubu Marang. Semasa pertengkaran berlaku, suami plaintiff telah bertindak menyemak air minum pagi iaitu air teh panas ke muka plaintiff. Plaintiff terus bertindak meninggalkan rumah bersama anak plaintiff yang bernama Muhammad Abdillah bin Ibrahim dan plaintiff telah menaiki bas untuk menuju ke Cenderi. Selepas kejadian itu, plaintiff tidak lagi pernah pulang ke rumah sewa mereka dan defendant tidak pernah datang ke rumah plaintiff untuk membawa plaintiff pulang.
Terdapat dua isu di dalam kes ini. Yang pertama, telah tidak mengadakan peruntukan nafkah yang menuntut selama tempoh melebihi 3 bulan, dan yang kedua, telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinannya iaitu nafkah batin selama tempoh melebihi 1 tahun. Peruntukan undang-undang yang diguna pakai di dalam kes ini ialah Seksyen 49 Enaman Undang-Undang Keluarga Islam 1985 yang telah memperuntukkan seseorang perempuan yang berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan berikut, iaitu bahawa tempat di mana berada suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada 1 tahun, bahawa suami telah cerai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan, bahawa suami telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih, atau bahawa suami telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinannya iaitu nafkah batin selama tempoh 1 tahun. Elemen yang diguna pakai di dalam kes ini ialah sumpah. Di dalam kes ini, ketidakhadiran suami ghaib boleh dikira sebagai enggan dan sumpah perlu dipulangkan kepada pihak menuntut iaitu isteri. Berdasarkan kitab Mughni Al-Muntaj adalah harus menghukumkan ke atas orang yang ghaib. Sumpah istishar merupakan suatu sumpah yang dibuat oleh yang menuntut atas permintaan hakim bagi tujuan menepikan tumahan selepas mengemukakan keterangan yang dikehendaki. Dalam mazhab Maliki, ianya dipakai dalam tuntutan nafkah isteri, tuntutan terhadap seorang yang tidak dapat hadir ke mahkamah, iaitu ghaib dan lain-lain. Alasan penghakiman di dalam kes ini mahkamah berpuasati bahawa yang kena tuntut iaitu Ismail alias Jonin bin Ali telah tidak menunaikan amanahnya terhadap isterinya. Hubungan yang menuntut dan yang kena tuntut tidak seperti suami isteri yang dianjurkan oleh Islam dalam semua perkara. Malah yang kena tuntut tidak ada khabar sama ada masih hidup atau mati. Selain itu, tempat tinggal yang kena tuntut iaitu suami juga tidak diketahui apatah lagi untuk bertanggungjawab di atas nafkah zahir dan batin isterinya. Di dalam kes ini, suami telah tidak hidup bersama dengan isterinya selama tempoh melebihi 1 tahun. Dengan yang demikian, kehidupan isteri telah tidak aman lagi apatah lagi untuk mendapat kebahagiaan dan perasaan kasih sayang antara mereka berdua. Suami juga telah tidak menunaikan nafkah zahir dan batin kepada isteri melebihi 1 tahun tanpa sebab yang munasabah. Suami isteri diperintahkan supaya hidup bersama dalam keadaan aman dan hidup mesra dengan perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ini telah disebut di dalam Al-Quran di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuatannya dan rahmatnya bahawa ia mencipta untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Keputusan di dalam kes ini, mahkamah berpuasati dengan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh yang menuntut dan sumpahnya serta 2 orang saksinya. Mahkamah berpuasati bahawa perilaku yang kena tuntut di dalam kes ini telah bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang, serta mengakibatkan kemudaratan darar ke atas isteri iaitu yang menuntut. Oleh itu, mahkamah berpendapat wajarlah mahkamah membenarkan tuntutan yang menuntut di dalam kes ini. Kesimpulan. Berdasarkan kes-kes di atas, dapat dijelaskan bahawa Islam amat menitik beratkan keharmonian dan kebahagiaan di dalam institusi rumah tangga. Fasakh hanya boleh dituntut oleh isteri sekiranya terdapat beberapa sebab atau alasan yang munasabah akibat dari suaminya. Cerai fasakh adalah cara membubarkan perkahwinan berdasarkan alasan-alasan yang tertentu. Walau bagaimanapun, permohonan cerai fasakh adalah tertakluk oleh mahkamah dan mahkamah berhak menolak sekiranya mendapati bahawa kesahihan alasan tersebut tidak berjaya dibuktikan sewaktu dalam perbicaraan. Alhamdulillah, selesai sudah pembincangan kali ini. Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dari kami. Pergi ke kedai, membeli kuaci, singgah sebentar, membeli ubat. Kalau nak bercerai, bincanglah dengan suami. Kalau minta fasakh, memang lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.